Apakah kelebihan baca 3 qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sandaran daripada hadis Nabi juga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i. Kata Nabi Muhammad, bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu. Surah Al-Falaq, surah An-Nas, masing-masing 3 kali pada waktu petang dan pagi. Maka ia akan melindungi kamu daripada segala macam bahaya. Waktu pagi kita baca 3 kali, 3 surah ni. Waktu petang atau malam baca 3 kali lagi. InsyaAllah dia merupakan pelindung daripada segala mara bahaya. Baik mara bahaya jin, baik mara bahaya manusia, baik mara bahaya binatang-binatang. Alam semula jadi. Semua mara bahaya dapat dibenting ataupun dikurangkan dengan baca 3 qul ni. Ni dia kita punya benting. Kadang-kadang kita amalkan apa-apa ayat, apa-apa mantra, kita tak tahu dari mana sumber. Sedangkan daripada Nabi Muhammad dah ada sumber yang jelas. Nampak yang orang bagi kat kita tu macam Islam suruh. Kadang-kadang dia kata sebelum tidur beramal lah, baca Kahf 40 contohnya. Kahf, ada Kahf 40 kali Kahf. Kita pun dah amal. Amal, tengok huruf Kahf tu dah macam ayat Quran lah. Rupa-rupanya Kahf 40 ni nama-nama jin. 40 jin yang utama. 40. Kita pun baca, dekat malam tak baca. Ada pula orang beramal satu malam 40 kali. Kahf 40. Jadi memanglah bila dia beramal, akan datanglah jin tu. Tak kira lah jin Islam ke, jin bukan Islam ke. Jadi bila jin dia duk kawal kita, jadi kuatlah. Kita orang lain jatuh motor luka, kita jatuh motor tak luka. Tapi sandaran kita tu jin, kita risau. Kalau akidah kita boleh rosak. Lebih baik tak payah. Yang tak ada sandaran. Yang 3 qul ni dah tentulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita punya sandaran. Kalau zaman dulu saya baca satu buku, Warisan Perubatan Melayu. Orang Melayu zaman dulu sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya nak jadi bomoh macam mana. Rupanya nak jadi bomoh ni dia kena bersahabat dengan Rijalul Ghaib. Dia sebut Rijalul Ghaib dengan nama sedap lah. Rijalul Ghaib ni maksud dia lelaki-lelaki yang hilang, yang tak nampak. Tapi kalau ikut perubatan warisan Melayu tu, di bawah tu baru dia cerita Rijalul Ghaib yang dia maksudkan tu ialah 4 jin. Nak jadi bomoh zaman itu, dia kena berkawan dengan 4 jin. Kena buat jamuan sikit, lepas tu kena panggil 4 jin ni. Apa nama dia? Sidang pendeta, sidang arifin, sidang apa entah, 4 sidang. 4 tu sidang kena panggil. Bila 4 tu sidang ni datang kat kita, dia punya lilin kita pasang tu dia ada tanda. Bergerak ke kiri ke, bergerak ke kanan ke, duduk di atas ke, cahaya api tu ataupun terpadam ke, atau maksud dia patut dah datang lah. Jadi bolehlah jadi tok bomoh. Rupanya Rijalul Ghaib tu jin. Zaman dulu kita sebut dewa, sebut mambang, serta piramid kan. Mambang kuning, mambang hijau. Itu dia panggil jin lah tu. Cuma sebelum datangnya agama Islam, sebelum datangnya bahasa Arab ke alam Melayu ni, kita sebut mambang lah, ataupun dewa. Bila sampai dah agama Islam, kita sebut Rijalul Ghaib. Dia dengar nama Islam sikit, tapi dia panggil jin juga. Ataupun orang suruh kita waktu malam zikir 1000 kali. Perkataan yang kita tak faham. Contohnya perkataan yau. Dia kata setiap malam baca yau baca yau. Kita pun baca 1000 kali setiap malam. Dengan harapan dapat jadi kuat, dapat jadi hebat. Rupanya yau itu nama jin. Kita nak panggil yau, lama-lama dia datang. Yau tu. Jadi lebih baiklah kita beramal dengan amalan yang ada sandaran, terutamanya daripada sunnah Nabi, daripada hadis Nabi. Amalan tambahan. Kalau kita jenis orang rajin beramal, tak payahlah zikir yau 1000 kali. Ada amalan tambahan dia, iaitu tasbih Fatimah. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, Sayyidina Ali menantu dia, dan Fatimah anak dia. Fatimah ni isteri Ali. Jika kamu berdua menuju ke tempat tidur, bacalah takbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita takbir kuat-kuat. Kita nak kata takbir, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kata pasal apa tu? Malam-malam takbir dekat 40 kali. Dia kata ni sunnah Nabi ni ada.
Bukan macam tu. Takbir tu maksudnya zikirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kita buat lepas sembahyang tu. Tasbih 33 kali. Subhanallah. 33 kali. Tahmid 33 kali. Alhamdulillah. Tu kalau kita rajin. Kalau rajin lagi ada pula doa dia. Doa nak tidur ada lagi. Ya. Semuanya daripada sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang kuat, sandaran-sandaran yang kuat. Tak payah kita amal benda-benda yang kita tak faham, mentera-mentera. Kadang-kadang mentera ni pun menipu kita. Di belah belakang tu dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ayat atas itu betul tak apa. Nabi pun tak larang. Sebab zaman Nabi dulu, para sahabat tanya, boleh tak kami baca mentera? Nabi Muhammad kata, buat mai aku tengok dulu mentera tu. Kalau mentera tu tak ada unsur-unsur syirik, boleh baca. Kan? Mentera cakap bahasa Melayu. Kan? Tapi kadang-kadang dalam mentera tu, ada yang panggil jin, kita tak perasan. Ayat-ayat yang kita tak faham. Cuma di belakang dia kita pun baca lah, naiklah seri, naiklah perumahan, naiklah ke wajahku semua. Belakang dia dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal yang atas tu ada benda yang kita sebut tu kita panggil jin, kita tak perasan. Tu kena hati-hati. Kalau tak ada apa-apa masalah, boleh baca mentera. Okay, mengapakah penting berzikir sebelum tidur? Ada hadis Nabi. Yang ni riwayat Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ni dia tidaklah terkenal sebagaimana 6 orang perawi hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim kan, dia tak terkenal macam tu. Sungguh pun begitu, hadis dia kita boleh pakai. Ibnu Sunni ni hadis dia banyak dalam bidang-bidang rawatan. Bidang rawatan. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya apabila orang hendak tidur, berebut-rebutlah malaikat dan syaitan. Masing-masing nak menang, nak kuasai kita yang nak tidur. Maka berkatalah malaikat, ya Allah, akhirilah dengan kebaikan. Minta-minta orang ni, dia lelap mata nanti dalam keadaan baik. Yang syaitan pula, dia pun doa juga, minta juga kepada Tuhan. Akhirilah dengan keburukan. Supaya kita ni tidur, last kali, kita fikir benda tak elok. Apabila orang itu berzikir kepada Allah, kemudian tertidur, maka malaikat pun menjaganya. Jadi sambil kita mengerim belah kanan tadi itu, kita pun zikirlah. Ataupun fikir apa-apa benda yang baik-baik. Jangan fikir benda-benda yang tak baik. Kalau kita fikir benda-benda tak elok, kita terlena, maksudnya syaitan menang. Kalau kita berzikir, kita fikir benda baik-baik, kita terlena, maksudnya malaikat menang. Malaikat akan jaga kita. Itu janji Nabi Muhammad. Jadi begitulah. Lebih kurang ada sebelum tidur yang dianjurkan oleh sunnah. Jadi apa-apa kerja pun di dunia ni, dia kena buat usaha sikit. Kita nak selamat, nak ada bentin, tentulah ada usaha sikit. Kenalah ambil air semayang, kenalah mengucap 2 kalimah syahadah, kenalah baca 3 pun. Semua benda pun kena ada kerja. Tak ada benda yang yang mudah. Nak buat cok kodok pun kena ada kerja. Susah. Sampai tu orang buat lagu. Bukan senang buat cok kodok. Pasal dia montok. Bukan senang buat cok kodok. Pasal dia montok. Ambil tepung, uli. Sudah siap, boleh polok. Tu dia. Dia habaq nak buat cok kodok ni susah. Buat cok kodok pun susah. Apatah lagi nak membina benteng untuk diri kita. Tentulah susah juga. Lah tu ada sikit pesanan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya buat berterusan. Amalan walaupun sikit, buat berterusan. Tu nama dia istiqamah. Jangan amalan banyak, tapi sesekali dia buat. Dia tak berkesan. Baik.